Dalam hadis Nabi SAW beritahu antara tanda-tanda kiamat ialah hilangnya ulama, ahli ilmu. Ahli ilmu yang boleh bahas bab faraid, yang boleh bahas bab fiqh, dia boleh bahas cerita pasal empat-empat mazhab, khilaf, dalil, Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu ulama ahli ilmu, usul fiqh semua dia tahu. Kemudian Nabi SAW beritahu kata apa? Ulama-ulama ni akan hilang. Lalu muncullah khutbah. Khutbah ni ialah penceramah. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa Dajjal ini pada masa mula muncul di masyarakat, kelihatannya seperti seorang yang kuat beriman kepada Allah. Lalu dia mempunyai banyak pengikut. Dia akan datang sebagai ulama. Dia akan datang sebagai syekh. Dia akan datang sebagai tok guru, maulana, tuan guru, habib, maula, apa gelaran saja, gelaran-gelaran agama. Dia akan muncul sebagai orang yang kuat agama, sebagai orang yang dilihat sangat orang kata soleh. Jadi kita kena hati-hati. Lah ni tak kira nak viral je. Kalau viral je kita pun pakat duk mengikut. Kita tak kenal pun latar belakang. Sebab itulah tok guru, ulama, habib, syekh apa semua ni, kita kena tahu dulu latar belakangnya siapa orang ini, mai daripada mana, mengaji di mana, mendapat ijazah daripada tok guru yang mana. Macam habib-habib daripada Yaman, kita siasat, okey, depa ni daripada Yaman, daripada Hadramaut, daripada Tarim. Kita pun pi ke Tarim. Di sana ada banyak madrasah, ribat, jamiah. Kita cek silibus dia. Okey, semua mazhab Syafi'i, ikut ahli sunnah wal jamaah. Barulah kita ni orang kata tahu dah latar belakang tu. Jadi bila kata habib-habib ni mai, tanya kamu daripada lepasan mana? Dia kata kami daripada lepasan Darul Mustafa yang dipimpin oleh Habib Umar. Maka bila mai ke Malaysia, JAKIM ke apa ke, mai cek tengok, okey ni boleh. Depa pun diluluskan untuk berceramah dan sebagainya. Nah, kalau mai entah daripada mana-mana, tanya tak tahu belajar di mana. Tapi nampak perwatakan seperti tok guru, pakai serban besar, muka handsome, kan? Tapi kita tak tahu latar belakang dia apa. Kan jadi fitnah lah. Bila pejabat agama tak bagi berceramah, depa kata menghalang apa majlis-majlis agama, tak suka ulama dan sebagainya. Bukan masalah yang tu, masalahnya tak jelas dia mai daripada mana. Dah memang tanggungjawab pejabat agama untuk jaga agama. Takkan dia nak jaga keuangan pula. Takkan dia nak jaga bab pertanian pula, dia jaga bab agama. Dah mai tak tahu latar belakang, maka terpaksalah disekat. Bukan sebab tak suka, tapi sebab nak mengelakkan kekeliruan. Mana kita tahu kalau dia tu bawa fahaman Syiah ke, kalau dia mai bawa fahaman Salafi Wahabi ke, kalau dia mai bawa fahaman jihadi ke, dia bawa fahaman ekstremis militan ke, sangkut habis semua orang nanti. Malaysia punya pasport lagi kena ban habis disebabkan menjemput seorang tokoh teroris, contoh kan. Tengok ISIS punya orang ke apa ke, kita pun tak tahu. Jadi sebab itulah masyarakat sekarang ni dia menilai seseorang tu bukan lagi melalui pejabat-pejabat agama, bukan lagi melalui ulama-ulama yang sedia ada, bukan lagi melalui tok guru, tapi duk tengok ikut media sosial. Kalau dia famous, ramai pengikut, kita pun follow dia. Itu jadi masalah. Itu yang Dajjal cukup suka. Dajjal cukup suka. Sebab nanti dia boleh menyamar sebagai ulama dan semua orang akan menyokong dia. Dan kalau ada pejabat agama nak sekat dia sekalipun, pengikut dia pakat marah nanti. Marah, buat protes dan sebagainya. Kata kenapa nak menghalang ulama kami? Kenapa nak halang syekh kami? Fitnah macam tu akan muncul. Jadi sebab itulah media sosial ni dia bahaya. Dia tempat untuk orang berkumpul dan meluahkan rasa pada satu wadah. Kalau dulu lain, dulu nak kena kumpul sokongan, kena masuk celah-celah kampung, minta sokongan, minta sign semua. Lah ni tak payah, duk atas katil boleh duk kecam orang. Boleh duk kata ke orang, boleh sepakat mengatakan sesuatu tentang sesuatu sehingga mengganggu emosi seseorang. Kalau kita buat keputusan kata kita nak hantam satu orang ni, ramai-ramai beribu-ribu rakyat Malaysia, kutuk dia sampai dia boleh jadi mental depression, boleh jadi gila, boleh bunuh diri dan sebagainya. Ada bahaya media sosial zaman sekarang. Tapi itulah yang Dajjal suka, sebab dia boleh menipu siapa yang dia nak. Kalau kita tengok orang duk bubuh
buat video tu muka lawa-lawa tu bukan muka betul pun, semua pakai filter belakang. Kalau muka pun daripada tak lawa boleh jadi lawa, apatah lagi lah benda yang lain. Dia nak muncul dengan pakaian-pakaian yang kelihatan soleh dan taat beragama, nak mewujudkan suasana-suasana ceramah-ceramah yang harmoni, yang terdengar orang kata sangat-sangat menarik jiwa. Tengok Dajjal yang nak pergi ceramah tu, kita duk ikut dia, duk follow dia, kita tak kenal dia secara personal. Tak pernah tanya pun dia ni belajar di mana, siapa tok guru dia, siapa bagi ijazah pada dia. Sebab itulah para ulama dulu cukup menjaga. Cukup menjaga bab ni. Bab sanad tu dia cukup jaga. Dia akan isytiharkan siapa gurunya, daripada mana dia dapat sanad-sanadnya. Nah, sebab itulah setiap ulama-ulama dulu depa semua benda ada sanad. Nah, macam kami buka madrasah di Parit Buntak, Kampung Kedah. Setiap kitab kami belajar tu semua ada sanad. Semua ada sanad. Saya mengaji dengan tok guru saya mengaji dengan tok guru sebelum tu. Tok guru sebelum tu mengaji dengan tok guru sebelum tu. Sampai kepada pengarang kitab yang asal. Nah, barulah dia, kita kata ada dia punya sandaran dia tu, kita tak lari daripada apa yang diajar oleh ulama-ulama sebelum ni. Bersambung sanad tu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama agak macam Quran. Mengaji Quran kan, dia ada sanad-sanad dia. Ni mengaji daripada mana? Saya belajar Quran daripada syekh ni. Syekh ni belajar Quran daripada syekh tu. Syekh tu daripada syekh tu sampailah kepada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan sanad. Jadi ulama dulu cukup menjaga sanad kerana mereka khawatir di dalam sanad mereka itu munculnya Dajjal. Depa risau waktu. Jadi daripada sebab Dajjal ni dia tak bersanad, dia tidak akan mempunyai sanad. Dan dia tidak akan pergi duduk mengaji dengan mana-mana tok guru panas telinga dia nak main dengar pun. Jadi dia hanya main mengaku-ngaku sahaja. Sebab lah ni pun memang melambak-lambak. Ramai je orang hak bukan ustaz tapi dipanggil ustaz. Masuk TV, terkenal di media sosial. Tapi kita Arab tak boleh baca, bahasa Arab pun tak faham. Jawi pun tak boleh baca, Jawi pun tak faham. Jadi kok mana ustaz pun kita tak tahu, hanya sekadar pandai berceramah semata-mata. Itu bukan ustaz, itu khatib. Itu adalah penceramah. Dalam hadis Nabi SAW beritahu antara tanda-tanda kiamat ialah hilangnya ulama, ahli ilmu yang boleh bahas bab faraid, yang boleh bahas bab fiqh, dia boleh bahas cerita pasal empat mazhab, khilaf, dalil, Quran, hadis, ijma', qiyas. Hak tu ulama ahli ilmu, usul fiqh semua dia tahu. Kemudian Nabi SAW beritahu kata apa? Ulama-ulama ni akan hilang. Lalu muncullah khutbah. Khutbah ni ialah penceramah. Penceramah yang banyak. Akhir zaman penceramah banyak. Ahli ilmu kurang. Ahli ilmu akan kurang. Kalau ada pun duduk di pondok-pondok itu pun, kalau dia mengajar, siapa pun tak mau duduk. Boring belajar pasal ayat mustakmal, berapa kilo mud, satu mud berapa, satu sak berapa. Kalau dua kulah tu berapa, orang pening, orang malah dengar. Tayamum, perkara batalkan tayamum, perkara batalkan wuduk. Benda-benda dia tak mau dengar. Tapi kalau ceramah tu dia penuh sampai buka kemah kat luar. Oh, ni ustaz selebriti ni. Kan? Bila kita cek tengok belajar di mana, buat famous sangat ustaz ni. Rupa-rupanya tak ada apa-apa sejarah pengajian pun, dia cuma pandai bercakap. Betul macam yang Nabi habaq. Akhir zaman ulama disisihkan, penceramah akan diagung-agungkan. Itu dah memang dah disebut dalam hadis. Maka kita terpaksa hadaplah dengan perkara tersebut. Sebab itulah kita ni kalau nak mengimarahkan, nak menganjurkan, pastikan anjuran dan imarah kita itu pada majlis ilmu. Ilmu. Ni kitab apa? Kitab tauhid. Okey, itu majlis ilmu. Ni kitab apa? Kitab sirah. Okey, ni majlis ilmu. Ni kitab apa? Ni kitab rukun iman. Okey, ni majlis ilmu. Ni kitab fiqh, majlis ilmu. Jadi bukan saya nak kata ceramah salah. Cuma nak bagi tahu situasi yang Nabi habaq dalam hadis. Ceramah tak salah. Ceramah tidak salah sama sekali dan siapa-siapa pun boleh bagi ceramah. Cuma nak bagi tahu hadis Nabi itu habaq, ilmu, majlis ilmu akan dipandang sepi. Orang tak ramai nak mai. Buka kitab tauhid sifat 20. Hak mai duduk mengaji 3 4 orang, 4 5 orang, 10 orang begitu Tapi mai tang ceramah tu boleh sampai ratus-ratus orang. Nak habaq situasi tu bukannya hak ratus-ratus orang tu salah. Bagus jugalah mai dengar ceramah daripada piduk di konsert ke kan, daripada buat benda-benda haram ke, penuh dekat pasal malam tak semayang ke, lebih baik duduk di ceramah. Tetapi cuma nak menyatakan situasi bahawa akhir zaman nanti ilmu ni, majlis-majlis ilmu ni akan dipandang sepi. Para ulama tidak diraih. Yang khatib ini, penceramah ini, mereka inilah yang akan dianggap seperti ulama-ulama besar. Sehingga kan
Pernah dalam satu situasi, ada syekh yang begitu alim datang di dalam satu majlis, tapi orang tak kenal dia, orang buat tak tahu kat dia. Mai satu orang ustaz, bukan ustaz, tapi kerana dia terkenal sebab dia pandai cakap, semua orang buka serbu nak salam, nak selfie dengan dia. Tok guru sebelah ni, siapa pun tak kenal, siapa pun tak pergi salam, duk ingat pakcik-pakcik biasa saja. Jadi hak ulama tidak ditunaikan. Hak yang bukan ulama dilebih-lebihkan, sehingga muncullah dajjal nanti yang akan membawa imej yang sama. Nah, tok guru duduk kat tepi tu, siapa dia ni, tiba-tiba mai semua orang pakak jumpa dia, salam, cium tangan dah, apa-apa semua, tapi tak tahu latar belakang dia apa, kan? Tak tahu latar belakang dia apa. Bila tok guru mula bercakap, yang pengikut-pengikut semua marah. Tok guru tu jealous, dia tak famous, orang tak dengar dia punya ceramah, orang tak main dia punya madrasah, orang tak duduk dalam kuliah dia, tu dia jealous ni. Tok syekh kami ni ramai pengikut. Nah, dia jadi lagu tu nanti nah. Jadi Dajjal dia akan main sebagai seorang yang kuat beragama, yang menunjukkan dirinya taat kepada agama. Dia akan main dengan segala pakaian-pakaian ahli agama. Jadi kita hati-hati. Nak berguru, kita kena tahu dulu latar belakang guru tersebut, dia punya fahaman dia, manhaj dia, ijazah dia, kena tahu sanad dia. Guru dulu mengaji di mana, kan? Kita janganlah tanya macam biadab, kan? Kita tanya secara adab lah. Nah, saya ni lah kenal lah dengan ustaz dulu mengaji mana, lagu tu kan. Bukan main tu asal-asal macam polis tu tak beradab, ya. Kita ni kena jaga tata susila kita jugalah.